Alright, so saya akan bagi lagi 5 second before saya end this poll. Alright. So mostly yang join kita punya free online lesson pada hari ni adalah from manufacturer lah. Right? So before saya start with our main agenda pada hari ni, so saya nak share sikit tentang our website lah. So let's say kalau you guys nak visit us, you boleh saja pergi dekat mana-mana browser. So contoh saya buka Chrome, alright. So dekat atas ni address bar ni just type in acadsystem.com. acadsystem.com. Right, so you akan dapat masuk dekat kami punya website lah. So this is our main landing page. So macam-macam information yang you boleh dapat lah mengenai kami. So you boleh dapat lah kami punya phone number kat sini, and then sedikit sebanyak tentang kami punya info. Right, so kami ni adalah reseller untuk Autodesk. So we are Autodesk Go partner, dan juga kami juga adalah Autodesk Training Center. So not only kami jual Autodesk punya produk, kami juga provide training. Right, so scroll down kat bawah lagi, kat sini juga ada kami punya latest promotion dan juga news. So apa-apa latest promotion dan news semua kami akan update dekat sini. So by main landing page pun you sudah boleh nampak lah kami punya promotion dan juga news. Scroll down bawah lagi, kat sini ada kami punya free online lesson yang akan datang lah. So this one would work with PDMC hari ni lah. So untuk bulan depan kita ada Know Your Project Flow with Navisworks. So kalau you nak tahu sedikit sebanyak tentang Navisworks, so you boleh join lah pada Februari 10. Right, so itu saja. So more FOL yang akan main untuk bulan depan. So kalau berminat boleh just check lah kat sini. So nanti kami akan update lah yang baru. Alright, so let's proceed with our main agenda. So back to our slide lah. So woodwork with PDMC. So apa yang saya akan tunjuk adalah, so saya nak tunjuk kelebihan PDMC yang mana just pakai PDMC you boleh melakukan kerja proses daripada produk design hingga ke manufacturing. Right, so kita akan buat work furniture, right. So mula-mula kita akan design dulu proses dia, and then kita akan import masuk ke dalam nest untuk nak bahagikan dia punya part by part tu supaya senang untuk manufacturing proses, and then kita akan transfer masuk CAM machining untuk nak melakukan proses machining lah ataupun manufacturing proses untuk pemotongan. Right. So semua ni berlaku dalam PDMC collection. Right. So the first one yang kita akan buat, firstly kita akan design kita punya produk. So mostly kita akan fokus for top down design lah. Right, so kalau bottom up, biasa orang akan lukis dulu part by part and then masuk assembly. Tapi kali ini kita akan lukis semua dekat dalam semua part dekat dalam satu part file, and then kita akan transfer dia, convert dia part by part tu jadi assembly file. Right, so from invented part to assembly. Right, so next one, once kita dah import masuk assembly, kita nak masuk dekat nesting pula. So apa yang nesting ni boleh buat? So nesting ni boleh bahagikan dia punya part by part tu based on dia punya material dan juga thickness. Right. So let's say kalau kita tengok kat gambar depan ni lah. Right. So dia ada macam-macam gambar, ada macam-macam part kat situ, yang mana each of the part tu consist of material dan juga size yang berbeza. So nesting ni mampu untuk asingkan dia based on dia punya size dengan material dekat tempat ataupun dekat package raw material asing masing-masing lah. So senang untuk kita nak melakukan proses pemotongan. Right. And then lastly, once kita dah masukkan nesting, so kita dah susun dah kita punya barang tu untuk nak ready potong. So kita boleh transfer masuk dekat CAM untuk melakukan proses machining ataupun pemotongan lah. Right. So kita akan start with the first one untuk designing. So saya akan masuk dekat our software Inventor. So from Inventor saya akan start from drawing dulu. So okay, so saya akan start dengan 2D drawing. So I akan create model yang tadi itulah daripada model kayu tu. So before I start with this, saya akan create dulu my own parameter. So dekat atas ni
Right? So I can specify dululah dia punya ketinggian, dia punya width untuk saya punya model tu. Right? So saya boleh specify dari awal. Right? So maybe saya start from height. Right? So untuk ketinggian saya nak letak lebih kurang 500, and then saya add more parameters untuk width. So width 400, dan juga dia punya length. Length saya punya furniture models lebih kurang 700. Right. So and then each of the material tu saya nak bagi dia based on dia punya own thickness. Right. So contoh modelnya. So kalau you tengok dia ada thickness yang berbeza. Satu papan dia besar, satu papan dia kecil. So kita akan create dia punya own parameter untuk thickness yang berbeza. Right. So saya akan start yang paling nipis lah. So saya akan namakan dia sebagai thin. So 15, and then saya nak tebal sikit, so thick. So this one saya akan letak 25. Right, so ini 15 lah, 15. And then lastly, saya akan namakan dia sebagai thicken. Right, so this one paling tebal. So saya letak, so this one will be 35 lah. Right. That. Okay, saya dah specify saya punya parameter, and then saya boleh just simply start draw lah. Right, so saya boleh start draw. So by default usually orang akan specify lah dia punya distance kat sini, tetapi disebabkan saya dah letak parameter, so saya just boleh type in saja dia punya parameter size tu. So for the first one on the right, that will be dia punya width lah. So saya just namakan saja width, tekan tab. So automatically dia akan tahulah, so width saya adalah 400. So yang bawah pula dia punya length, GH, enter. Right? So you boleh tengok dia akan ikut parameter yang saya specify tadi. So let's say saya edit saya punya parameter. So daripada 700 ni, so saya edit jadi 500. Automatically dia akan update sekali. So macam mana model bentuk model tu yang kita create, bila kita adjust kat parameter, so dia akan ubah sekali lah. So ini kelebihan dia. Right. Then this will be my bottom model. So saya akan finish sketch and extrude dia. So saya akan letak dia punya thickness, that will be yang paling nipis. I have done that, and then saya nak letak pula bahagian belakang dia. So that saya akan draw untuk dia punya base belakang tu, dia punya rear. Again, saya boleh letak dia punya dimension and specify based on parameter yang saya create tadi. So this will be length, and this will be height. Dan again, saya boleh extrude dia dan letak dia punya thickness dia. Sama juga saya pilih thin. Right. So bila kita buat something, bila kita create extrude, so dia akan join macam ni. Right. So sebabnya kita pilih boolean ni, pilih join. Right. So kita actually nak create sebagai individual part supaya kita boleh convert dia jadi assembly. So for this kita pilih new solid lah. So each of that part akan jadi solid yang berbeza. So solid 1, solid 2. Right. So each of individual part saya akan bagi solid yang berbeza. So next kita create yang bahagian tepi pula. So, this one saya create dari sini. Right. So saya boleh specify dia punya height. And then kali ni saya nak bagi dia sama dengan tepi ni. Right. So saya tak perlulah nak masuk parameter. So saya boleh just pakai constraint pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Finish then extrude. So jangan lupa new solid. This will be saya nak bagi tebal sikit, so thick. So again saya buat the same process, tapi kali ini saya tak perlu nak letak lagi parameter. So I juga boleh snapkan dia daripada point sini ke sini. So by default, so let's say yang ni berubah, yang ni dia akan ikut sekali. Right, so saya akan extrude, so new solid, so thick.
Okay, so let's try parameter dia. So cuba tengok ubah. So 700 tukar jadi 4. Right, so dia dapat ubah. So width 2, 3. Right, so kita boleh adjust from here. Right, so dia automatic. So let's do with dia punya middle right. Right, so for middle right saya akan letak plain sebab saya nak letak tengah-tengah. So ini sama juga saya akan pilih daripada parameter for height, tapi saya nak bahagi kepada 2 sebab saya nak duduk tengah-tengah. So saya letak height bahagi 2 and saya boleh start lukis daripada sini. Right, so again, so saya tak perlu nak letak parameter, saya boleh just simply snap dan dia boleh automatic fahamlah apa yang kita nak buat actually. This one will be thin also. Right, so saya tak perlu cover plane ni. Next ni saya nak buat bahagian atas pula. Right, so saya boleh start draw from here and create dia punya face kat sini. Right, so kalau you perasan, setiap kali saya lukis, saya akan lukis dia punya face dia dulu. Right, so saya tak lukis daripada bahagian tepi ni. Daripada bahagian tepi ni saya lukis dan saya extrude ke belakang. Tapi saya lukis daripada dia punya face dia tu. So the reason why, sebab saya nak export dia masuk dekat dalam nesting. So kalau you lukis daripada bahagian tepi ni and then you extrude kat sini and then you import masuk nesting, so nesting akan ambil yang ni sebagai dia punya face dia. Right? So the first one yang you lukis tu adalah sebagai dia punya face. So untuk avoid that, sebab kita nak dia punya face dia bentuk macam ni, so kita kena lukis face dulu, baru extrude as thickness. Right? Right, so saya akan proceed buat bahagian top dia pula. So this one saya nak bagi sama ke belakang. Right. And then this one saya nak bagi ada jarak sikit. So this maybe saya letak sebagai thicken. This one is thicken also. And same as this. Right, so finish sketch. Extrude as thicken also. So kita dah ada dia punya tabletop. Sekarang kita nak letak pula dia punya base. Right, so base lebih kurang sama macam atas juga. So saya start sketch from here. Oops. And saya just specify dia punya rectangle. Saya just snap saja pada point ke point. So by default automatically sama juga macam tadi. Dia akan dapat ikutlah. Oops. So thicken. Right, so kita dah siap kita punya something macam dashboard. Right, so okay, quite boring. So jom kita masukkan dia punya material. So kita boleh masukkan material from here. For this material saya nak bagi as wood cherry. Right. So and then sometimes when you see that people using woods, sometimes dia punya furniture dia ada macam corak-corak tu tepi tu. Right. So saya boleh lukis saja apa-apa corak and then letak saja dekat tepi ini and extrude dia as cut. Right. Tapi cara tu kuat lambatlah. So apa kata saya create dulu dia punya corak tu and then saya just import masuk dekat sini. Right. So contohnya saya create dekat sini lah. So ini adalah corak yang saya nak pakai untuk part tadi tu dalam inventor tadi. So ini saya dah draw and then saya dah save and so on. Saya masuk balik dekat sini. Saya nak import dia masuk. Saya boleh pakai derive option kat sini. Right, so derive option dia boleh import masuk part ataupun assembly lah. Right, so this is the part yang saya create tadi. Right, so dia akan masuk dekat sini. So this one saya akan jadikan dia sebagai cutting tools. Right. So macam dekat sheet metal ada punch tool. So dekat sini kita pakai combine ni untuk nak cut dah. Right. So the first one saya akan pakai direct edit lah untuk nak adjust dia. Right. So letak dekat bahagian. Okay. So saya akan letak bahagian tengah-tengah ni lah. So tepi ni. So dah. And then saya nak masukkan dalam sebab dia adalah cutting tools. So saya pilih yang ni. Measure from here. Oops. So this one will be kosong.
Right? So dia dah masuk dekat dalam. So sekarang saya nak multiplykan dia. Right? So macam biasa boleh pakai pattern lah. Right? So pakai pattern. Saya nak multiplykan for this solid only. Dan saya pilih direction. And then this one saya nak pilih for width. Right? So saya nak pakai parameter edit juga. Right? So boleh juga, tak ada masalah. Right? So this one. And then dia punya ketinggian dia saya nak pilih height ni tapi bahagi 3. So saya pilih height bahagi 3. Okay. Sudah siap. And then saya nak letak dekat sebelah dia pula. Right. For that, I boleh pakai mirror option. Right. So untuk mirror saya kena ada plane dulu lah. So let me create my middle plane. And then saya boleh pakai mirror and select for mirror for solid sebab saya nak pilih solid ni. Right. And then pilih mirror plane. This one is new solid. And sebelah ni pun dah ada. So yang work plane ni saya boleh turn off. Sekarang saya nak cut pula. Right. So kita dah masukkan kita punya solid tu. So saya perlu pakai combine and select this one. Oops. The first one saya nak pilih dia punya base lah. And then dia punya cutting tools will be tool body kat sini. And then pilih cut. Right. So dia dah cut dah based on shape yang saya create tadi. Right. So let's do it the other side. Combine, base, tool body, cut. This one, okay. Right. So I guess dah siap. Kita boleh dah terus masuk untuk nak export dia ke assembly file lah. Tapi before that kita kena check dulu lah solid body kita cukup tak. So kalau kita tengok kat sini kita ada quite a few 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi solid body kita kat sini ada 4 saja. Mungkin sebab ada yang saya terlupa nak new solid body sebelah. So saya akan check one by one. So kat sini. Right, so for this one saya akan edit balik. Just pilih balik new solid. Right, so kita dah ada lah solid seterusnya. So let's check others pula. Apa lagi yang sama? So yang I guess this one also new solid. Right, so this one also new solid. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita dah ada lah 7 solid file. Dan kita boleh asingkan dia masuk ke dalam assembly file. Right, so untuk convert dia solid ni ke part file, boleh pergi dekat manage. Right, so manage and make component. Oops, okay, so saya perlu save dulu. So saya save this one. And then saya boleh pilih make component and then pilih saja each of solid bodies. Right, so next and okay. And then you akan nampak dia dah convert dia jadi assembly file. So each of these akan jadi individual part lah, individual part file lah. So contoh saya buka ni, open. So you boleh nampak lah. So part dia dah asingkan dia. Right. So once saya dah done kat sini, so saya nak save. Next is saya nak transfer dia masuk dekat dalam nesting software. So nesting software actually part of PDMC and then bila di install dia akan masuk dekat dalam inventor lah. So maksudnya saya boleh pakai saya punya nesting dekat dalam inventor. So caranya senang saja. So saya boleh klik dekat assembly saya ni and then right click, pilih create nest. Right. And then saya just pilih standard lah sebab saya nak masuk sebagai millimeter. Right. So this is the template. So nesting software dia install berasingan daripada inventor. Tetapi bila dia install dia akan masuk dekat dalam inventor. Right. For those yang beli inventor saja dia tak akan dapat nesting lah. Tapi kalau yang beli PDMC dia akan dapat nesting as well. Tetapi dia kena install sekali lagi lah. So install untuk nesting dan nesting akan masuk dekat dalam inventor as plugin tools. Right. So sekarang ni saya tengah convert lah daripada part file tu jadi sebagai nesting software. Right. So yang ni dah, so kita proceed pula untuk nesting design. So kita dah asingkan dia. So dia akan
create list of part of different material dan juga dia punya thickness. Dan dia juga dapat asingkan based on dia punya specific material size tu lah. Right. So, okay, so ni dah siap. Okay, front. So, you dah tengok. Right. So, kalau kita tengok kat sini, ni adalah part-part daripada inventor part tadi yang kita masuk tadi. From, oops, okay. So, daripada sinilah. So, dia pecah-pecahkan dia. Jadi, file macam ni. Jadi, shape macam ni. Right. So, kalau you perasan, dia bagi color yang berbeza. Right. So, actually kuat lebih kurang samalah hijau-hijau. So, saya akan edit sikit supaya senang nak nampak perbezaan dia lah. So, hijau saya ubah jadi warna merah. Right. So, kita ada 3 color. Maksudnya 3 thickness dan juga material yang berbeza. So, bila kita dah masuk, kita boleh create dia punya nesting studies. Right. So, saya akan create, so each of the individual part ni, maybe saya nak ada lebih kurang 2 ataupun 3, so maybe 2 lah. 2, and then saya tekan OK. So dia akan create studies untuk nak letakkan dia punya each of part ni dekat dalam satu stock material. Right. So stock material ni apa? So stock material ni actually adalah, you guys boleh kata sebagai dia punya raw material lah. Dia punya papan yang mai. So dia punya size, dia akan cuba masukkan yang you punya design tadi, cuba untuk nak susun rapi-rapi lah. Dengan inventor nesting, you dapat jimat space dan juga masa untuk nak create dia punya cutting toolpath tu dekat atas stock material. Right, so once you dah masuk kat sini, dia ada bagi few information yang you boleh dapat, such as dia punya report lah. Right, so kat sini you boleh tekan double click. Right, so I'm not sure you guys boleh nampak ke tak. Tetapi dia akan keluar HTML report lah kat situ. Right, yang mana dia akan bagi information based on dia punya size, dia punya material and so on. Right, so kita dah done proses untuk listing. So kita dah bahagikan each of individual part. Sekarang kita nak masuk pula dekat nesting, iaitu kita nak melakukan proses cutting pula. Right, so saya share balik saya punya screen. Right, so kita akan masuk dekat dalam Inventor Camp. So Inventor Camp also part of PDMC, dan bila dia install, dia akan masuk dekat dalam Inventor, which is also one of the plugin lah, sama macam nesting ini. Right, so to do that, I can click one of the parts and I can right click. So saya ada option untuk export. So export ni saya boleh export ke DXF file lah. So maksudnya saya boleh buka shape ni dekat dalam AutoCAD. Right. And then saya juga boleh ada option untuk create 3D model. So apa yang dia akan buat? So dia akan masuk balik model ni ke dalam Inventor Modeling. Right. So dia akan jadi something yang macam ni. Right. So yang warna kuning ni dia punya stock material lah. So saya tak mau tengok. So saya akan suppress. So you boleh tengok lah. So dia punya part-part dia semua dia dah susun dah elok. Right. Again, saya nak jimat masa, so saya akan suppress yang lain. So tinggal satu sahaja. So saya akan ubah dia punya view so you guys can see clearly. Right. So this is contoh lah salah satu wood material yang mana saya nak masuk ke dalam CNC machine untuk melakukan proses pemotongan. So dengan ini kita akan pakai Inventor Camp. So once you dah install Camp, so dia akan keluar ke atas ni as one of Camp tab lah dekat dalam Inventor ni. Right, so masuk kat sini, this is the tools yang you pakai untuk create for CNC cutting toolpath kat sini. Right, so first saya akan start dengan create setup. Right, iaitu setup untuk dia punya stock material lah. So dia tekan warna setup ni, dia akan jadi warna kuning. So kuning ni adalah dia punya raw material untuk kita punya model ni. Right, so ada few more option yang kita boleh adjust. Contoh saya boleh adjust dia punya stock point, iaitu dia punya origin for tool lah, tool origin point. So 0,0,0. Right. So maybe saya nak letak sini, and then saya just tekan OK sahaja. Right, so stock dah ada. Saya boleh generate pula dia punya
cutting toolpath untuk CNC G code lah. Right. So the first one saya nak buat 2D milling untuk nak remove dia punya face. So saya boleh pakai face milling. Right. So face milling, and then saya boleh pilih tools apa yang saya nak pakai untuk face milling ni. Right. So saya pilih tools, dan dia akan keluar libraries consist of many tools yang you boleh select, dan juga kalau yang tools yang you tak jumpa, you also boleh edit from here. So no problem. Right, for this saya akan pakai face mill. So face mill, so this one saya akan select. Right, so you nampak lah, dia akan bagi preview untuk dia punya tools. Okay, dan dia akan calculate dan generate dia punya cutting toolpath tu. Right, so kalau you tengok line ni, dia punya path untuk pemotongan tu lah. Right, so saya boleh just right click dan simulate, and then maybe saya bagi nampak stock lah supaya you boleh nampak clearly, and then saya boleh tekan play. So you boleh nampak lah dia akan potong stock tu sampai jadi bentuk bentuk kita punya objek tu lah. Right, so that is for face milling. So saya akan proceed for next one. Saya nak potong bahagian tepi ni pula. So that one I can use 2D contour. Right, again, saya perlu pilih tools yang lain pula. Right, for that I can use flat mill. Right, so maybe saya pilih yang ni, 4 mm. Right, select. Right, so dia akan bagi preview tools. Kalau kita tengok sini, dia actually tak cukup panjang lah. So kalau dia terus masuk, so dia akan belagar kat sini. So dia dah bagi preview lah kat situ. Right, so saya boleh juga, saya just boleh pilih tools yang lain, ataupun saya boleh just edit sahaja tool kat sini bagi panjang sikit. Right. Right, so for cutters, so saya boleh edit dia punya tools length. Maybe kat sini saya bagi 4, and then dia punya for flute dia length ni saya bagi 3. Right, so okay, so select. Right, so I believe dia dah cukup panjang, and saya perlu pilih dia punya path untuk dia punya cut dia pula. Right, so saya pilih saja base ni, so dia akan pusing the entire ni. Okay. Right, so face dah, dia punya bahagian tepi dah. Right, so last one saya nak buat adalah bahagian dalam ni, dia punya pocket ni. Right, so that I can use 2D pocket. Right, so 2D pocket I can select lah. So each of dia punya depth kat dalam ni, each of dia punya face. Right, so tapi ada banyak pocket, so quite seru lah kalau saya pakai 2D pocket. Saya boleh skip this by using 3D pocket. Right, so 3D pocket ada dekat 3D milling. So I can use pocket for 3D pocket, and then tools. Right, so kalau tengok kat dalam ni dia quite small lah, so saya akan pilih tools yang lebih kecil supaya dia dapat masuk dekat edge yang lebih kecil lah. Right, so again saya pilih flat mill. This one saya akan pilih yang paling kecil kat sini. Select, and then saya akan edit sikit tools dia, maybe bagi panjang sikit. 4, and then this 3, and then shaft holder saya tukar bagi holder kecil sikit. Oops. Okay. Right, so maybe I want this one. So select this holder. Okay. Select. Now saya perlu pilih pula dia punya face untuk nak cut ni lah. Right, so kalau you pakai 3D, you tak perlu pilih face kat dalam ni. So you boleh just simply select. So you boleh just simply, right, so saya edit balik. Right, so you boleh just simply select dia punya path dia. Right, so dia akan cari semua yang mana yang ada pocket tu, so dia akan masuk ke dalam. Right. Okay. Dan you boleh nampak lah dia akan generate kat sini. Alright, so maybe saya tersilap tekan kat sini, so dia tak dapat nak generate. So saya akan redo this 3D pocket. Okay. So tools, so this one. So dia punya
face yang ni. Okay, think that is all. Dan dia akan generate dekat dalam tu lah. Right, so kalau you nampak, so dia dah masuk dekat situ. Dan saya boleh just simply nak check lah whether saya punya proses ni betul ke tak, saya boleh simulate. So dia akan lakukan proses pemotongan tu lah. Right, so saya lagi cepat sikit. Right, so you boleh nampak lah, so dia akan potong kat dalam ni. Right, so ini adalah Pocket punya tools. Right, so dia dah generate dah dia punya cutting to pass. So sekarang saya nak generate pula dia punya G-code supaya saya boleh hantar dia punya information ni masuk dekat CNC machine. Right, to do that, boleh just pakai post process kat atas ni, or saya boleh just right click kat setup and pilih post process. Right, so kat sini saya boleh lah pilih apa machine yang saya pakai untuk saya buat milling. Right, so kalau machine you tak available dekat sini, so tak ada masalah, jangan risau. You boleh tekan search for post kat sini. Right, bila you tekan kat situ, automatically dia akan keluar website untuk you download lah mana-mana machining yang you nak pakai. Contoh saya pilih milling, then vendor maybe saya pilih Amada. So okay, so Amada mungkin tak ada. So saya pilih milling, so saya pilih Fana. Right, so dia akan list down apa-apa machine yang available kat sini, dan you boleh simply download and then you masuk balik ke dalam inventor. You boleh tekan dekat bahagian tepi ni. Right, so kat sini you just drop saja post yang you download tadi kat sini, and then dia akan available dekat sini lah, machine kat sini. Right, for this one maybe saya just select saja Fana, and then dia ada more setting yang you boleh select. So saya akan skip that part and proceed with creating the post lah. Right, and save. So dia akan generate dia punya cutting tool path kat situ. Right, so okay, I hope you guys can see this. Right, so this is the Autodesk HSM Edit, right, yang mana dia akan generate dia punya cutting tools lah. Right, so I believe you guys tak nampak, so saya share sekali lagi. Alright, so this is post process yang dia dah generate lah daripada cutting tool path yang saya create tadi dekat dalam Inventor Cam. Right, for this G-code you boleh masuk, you boleh transfer masuk dekat you punya CNC machine lah. So you boleh nampak dengan pakai PDMC Collection, you punya work process akan lebih banyak benda yang you boleh buat lah dalam one go. So you boleh modeling you punya model, and then you boleh buat documentation, and then proceed untuk buat machining process untuk manufacture. So I guess that is all yang saya nak share lah. Right, so siapa-siapa yang ada question boleh just type in dekat chat tu, saya akan cuba untuk jawab lah you punya persoalan. Right, so lastly, before saya end, saya juga nak run lagi satu poll lah. Right, so just to see your review lah for this free online lesson pada hari ini. So feel free to vote. So and then lastly, maybe saya akan share sikit tentang PDMC Collection lah. Alright, so saya akan bagi lagi 5 second to vote. Right, so I guess that is all yang saya nak share. So poll. Right, so thank you for reviewing our poll for this free online lesson. So lastly, before saya end, saya nak share sikit tentang product design and manufacturing collection. So macam yang saya cakap tadi, so kalau you ada PDMC, you akan dapat macam-macam jenis software, dan you punya workflow proses so lebih complete lah. Right? So contoh kat sini, you ada dia punya workflow dia daripada sales teams. So dia ada individual software yang support this. So you boleh bekerja dengan design and engineering, and then move to production, and lastly to sales and service. Right, so with PDMC you akan dapat macam-macam software lah. So AutoCAD by default you akan dapat, Inventor you akan dapat, and you akan dapat Nastran,
untuk simulation for stress analysis, dan juga dapat inverter cam yang tadilah, dan nesting and many others. Right? So this will be the list yang you akan dapat bila you purchase PDMC collection. So you akan dapat lebih kurang 25 software macam tu. Right. So for those yang sudah ada PDMC, so let's say kalau you tertanya-tanya macam mana you nak download lah produk-produk kat sini. So let's say you dah install Inventor, sepatutnya dia akan install sekali Autodesk Desktop App dekat you punya PC. Right, so saya akan, sorry about that. Right, so dia akan install sekali Autodesk Desktop App dekat you punya PC. Autodesk Desktop App you boleh dapat dia dekat you punya bawah ni, taskbar ni, dekat right, bottom right. So dia akan keluar kat sini Autodesk Desktop App, yang mana you boleh pakai app ni untuk install dan check lah mana-mana produk yang available untuk you. Right, so you boleh tengok kat sini. Right, so let me share sekali lagi. Right, so macam mana nak dapat this Autodesk Desktop App? You boleh dapat dekat bawah ni, dekat you punya desktop. Once you install AutoCAD ataupun Inventor, so dia akan keluar Autodesk Desktop App dekat sini. Alright, so kat sini you boleh check lah apa-apa produk yang available kat you. So kalau you dapat PDMC collection, so semua PDMC collection akan available kat sini lah. Macam nesting, Inventor Cam, 3ds Max, semua akan ada kat sini, dan you boleh tekan untuk install sahaja. Right? So itu saja yang saya nak share lah pada hari ini. So I guess kalau tak ada apa-apa question, so saya boleh end my session for today. So thank you guys for joining our free online lesson. So I'll end this session and hope I can see you guys again next time. So thank you. Bye-bye.